Hari ini 10 hari bulan Disember 2020, hari Khamis, jam 10 pagi. Okay, cikgu ambil attendance dulu. Sekarang ada Didiswari, Tan Isha. Okay, satu C, satu U. Okay, kita mula. Cikgu sudah minta kamu. Okay, lagi 3 orang. Christine dan Hong. Didiswari. Siapa itu next M2? Apa next M2? Boleh bagi tahu saya siapa next M2? Bagi Kiran. Siapa itu next M2? Cikgu tak tahu siapa dia next M2. Siapa tu? Siapa next M2? Kancana. Kancana Diana. Okay. Kancana Divya. Okay. Cikgu boleh mula sekarang. Okay, Didiswari, tolong tutup itu video dulu. Tolong tutup video dulu, senang untuk cikgu cakap. Okay, tak ada lag lagi. So sekarang yang ada, siapa itu next M2? Cikgu tak tahu siapa. Next M2 siapa? Siapa next M2? Okay, kita mula. Okay, kita tengok latihan 2.3. Yang pertama, soalan dia, permudahkan setiap yang berikut. So, 1A, macam mana kita nak permudahkan? Mula-mula kita kena kembangkan. Kembangkan apa? Dalam kurungan ini, di luar dia ada kuasa 2. So, bila kita nak kembangkan, kita kena kembangkan dengan B kuasa 2 ialah B darab B. Ada 2 B, B kuasa 2. Maka kita dapat B darab B, B kuasa 2. Kemudian negatif 1 darab dengan negatif 1, negatif, positif 1 kita dapat. Positif 1 kita dapat. Okay, tengah-tengah itu macam mana? Tengah-tengah itu
B darab dengan negatif 1. Kita dapat negatif B. Negatif 1 darab dengan B, kita dapat negatif B. Saya ada satu, saya hutang orang 1 B, hutang lagi 1 B, sekarang hutang 2 B. So bila kita kembangkan B tolak 1 kuasa 2, kita akan dapat apa? B tolak 1, B tolak 1. So, kita ada buat pendarapan sebanyak 6 kali. B darab B, kita dapat B kuasa 2. B darab dengan negatif 1, negatif B. Negatif 1 darab dengan B, negatif B. Kemudian, negatif 1 darab dengan negatif 1, negatif darab dengan negatif, positif. 1 darab dengan 1, 1. Okay, depan dengan belakang sama. Tengah-tengah itu, hutang 1B, hutang 1B, sekarang hutang berapa? Hutang 2B. That's why cikgu tulis tengah-tengah itu B kuasa 2 tolak 2B tambah 1 seperti ini. Ini cara yang lambat. Ini cara yang express, lebih cepat. So lepas tu yang semua sebutan ini di bawah kurungan depan ada 4. Apa maksudnya? Darab dengan 4. Ong Yi Hang. Ong Yi Hang. So, Ong Yi Hang. Satu Jaya. So, sekarang 4 itu kena darab masuk 1 kali. Hi, morning Divya. So, kita kena darab dengan 3 kali. 4 darab B kuasa 2, kita dapat 4 B kuasa 2. 4 darab dengan negatif 2B, kita dapat negatif 8B. 4 darab dengan 1, kita dapat 4. Belakang ada apa? Tolak 9 lagi. Ada tolak 9 lagi. Sekarang yang depan ini, 4B kuasa 2 tolak 8B. Yang belakang 2 ini ialah nombor. Mereka boleh permudahkan lagi. Saya ada RM4. Saya hutang kamu RM9. So, lepas bayar hutang, saya masih hutang kamu RM5 lagi. So, sampai sini kita kena tanya, apakah dia boleh difaktorkan? So, macam mana faktorkan? Kurungan. So, macam mana faktorkan? Ingat tak? Kalau yang senang, kita boleh guna bantuan kalkulator dengan nilai A 4, B negatif 8, C ialah nombor itu. So, masih ingat kalkulator 570 macam mana kita nak dapat? Kita tekan mod 5, kemudian 3. Mod 5, 3. Sekali cikgu tunjuk. Okay, mula-mula kita buka aircon kan, kita tekan mode 5, kemudian 3. Dia akan dapat ABC. A ialah apa? 4 sama dengan. B ialah apa? Negatif 8 sama dengan. C, negatif 5 sama dengan. So, sekali lagi, X1 dapat 5/2. So, kita tahu X yang pertama ialah 5/2. Lagi satu, X yang kedua kita dapat negatif 1/2 dB yang masuk. So, kali ini susah sikit, kita buat perlahan-lahan. Negatif 2, bahagi 2 pindah sini, darab 2.
Bahagi pindah ke sini darab 2. So 2x. Ini 5 pindah ke sini tolak 5. Sama dengan apa? Tak ada benda lagi, kosong. Sebelah sini pula 2 pindah ke sini, bahagi pindah ke sini jadi darab. Kita tinggal negatif 1 sahaja. Negatif 1 pindah sini, positif 1. Sini tak ada benda, kosong. Maksudnya, sini kita nak letak apa? 2x tolak 5. 2x tambah 1. Sekarang ini ada x tak? Tak ada, nama dia b. So, kita tulis 2b tolak 5. 2b tambah 1. Habis. Kita cek jawapan. So, jawapan cikgu sudah print out kat sini. Tengok. 2b tolak 5. 2b tambah 1. Nanti kamu sampai ke form tu, cikgu rasa apa yang kamu hadapi masalah ialah sini. Macam mana nak faktorkan. Sekarang cikgu ajar cara menggunakan calculator. So, kalau boleh kamu dapatkan kalkulator bentuk ini atau lagi advance bentuk ini. Contoh ini 570 kan? Dia senang untuk membuat penfaktoran. Kalkulator lain agak susah. Agak susah. So, sekarang kamu boleh faham tak apa yang cikgu ajar? Mungkin kamu faham, mungkin masih lagi tak faham lagi. Tak apa, cikgu sudah ada record video ini. Nanti cikgu uploadkan seperti minggu lepas. Kamu boleh tengok video melalui YouTube pada bila-bila masa. So, senang untuk kamu belajar balik. Sangkari. Sangkari masuk. Sangkari kelas apa? Siapa tahu? Siapa tahu sangkali itu kelas apa? Siapa itu saya pun tak tahu. Mungkin nama kakak dia punya sangkali. Kelas apa cikgu tak tahu. Kelas apa sangkali? Apa kamu cakap cikgu tak tahu leh. Never mind. We continue. Nanti you tahu, bagi tahu cikgu nama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. So, semuanya agak susah. Tak apa, cikgu ajar sekarang. Nanti form tu ada cikgu tingkatan 2 ajar kamu sekali lagi. Okay, M tambah 3 kuasa 2 tolak 16. Okay, kita nak permudahkan. Buat dia mudah macam mana? Seperti bentuk ini ialah yang paling mudah. So, mula-mula kita nak kembangkan bentuk ini. Macam mana nak kembang? Cara yang lambat ialah ada 4 arrow. So, M tambah 3 kuasa 2 kan? Maksudnya dia ada berapa M tambah 3? Dia ada 2 kali M tambah 3. Mengapa? Kuasa 2 kali. So, macam mana kita nak kembangkan? Kita ada 4 arrow. Ada 4 arrow. Yang tak faham boleh tanya. Yang tak faham, kamu buka mic, tanya ataupun type kepada cikgu. Cikgu ini tak faham, tak tahu, cikgu boleh repeat. Okay, M darab M. M kuasa 2. M darab dengan 3. Kita dapat 3M. Kabitren masuk. Okey, 3 darab M, kita dapat sekali lagi 3M. So, 3 darab dengan 3, kita dapat 9. Okey, tengah-tengah itu macam mana? Saya ada 3M. Saya ada 3M. Sekarang saya ada 6M. So, di sini, kalau kamu nak buat cepat, boleh tak? Cara yang ekspres cepat boleh. Nanti kita dapat nilai juga. Cara yang cepat ialah M darab M sendiri. Okey. M ada kuasa 2. M darab M sendiri kita dapat M kuasa 2. Kemudian 3 darab 3 kita dapat
9. Belakang lagi ada tolak 16. So, tengah-tengah ini macam mana? Kita buat arrow begitu. M darab dengan 3, kita dapat 3M. 3 sekali lagi darab M, kita dapat 3M. Saya ada 3M, saya ada 3M, sekarang saya ada 6M. Tengok cara yang cepat, cara yang slowly ada 4 arrow. So sekarang kita apa nak buat? Okey, yang depan itu sebutan yang pertama kekal, yang kedua pun kekal. Yang ketiga dan keempat merupakan nombor. Kita boleh gabungkan. 9 tolak 16 berapa? Kalau memang agak susah, kamu boleh gunakan calculator juga. So, mod 9. Silap. Shift 9, 3. So, 9 tolak 16 kita akan dapat negatif 7. Negatif 7. Sekarang kita nak faktorkan baru habis. So, M ada berapa? M ada 2. Kita letak 1, letak 1. 7 itu macam mana? 1 kali 7. So, sini kena tambah, sini kena tolak. Kemudian kita selesai. Kalau memang susah nak faktorkan macam mana? Sekali lagi kita tekan ABC. M kuasa 2 depan tak ada nombor. Tak ada nombor merupakan nombor 1. Minggu lepas cikgu sudah beritahu. Okay, B itu ialah berapa? Positif 6 ataupun 6. C itu negatif 7. So kita tengok mod 5, 3. So A ialah apa? Tak ada benda ialah 1. Kita tekan 1 sama dengan. B 6 sama dengan. C negatif 7 sama dengan. Kemudian tekan kali pertama X yang pertama ialah 1. So kita boleh tulis X yang pertama ialah 1. Okey, sekali lagi kita tekan sama dengan X yang kedua itu. Okey, sekali lagi ya. 1, 2. Okey, X yang kedua ialah negatif 7. So, macam mana kita nak dapat jawapan di sini? Okey, positif 1 pindah ke sebelah, negatif 1. Dia sama dengan 0. Okey, di sini negatif 7 pindah ke sini, jadi positif 7. So, tak ada benda lagi, sama dengan 0. So, jawapan dia X tolak 1, X tambah 7. Sekarang ada X tak? Soalan dia, tak ada X, cuma ada M. So, kita pun tulis M tolak 1, M tambah 7. Nampak tak? X tolak 1, X tambah 7. Kalkulator tak ada M, tapi soalan dia M. So, kita tulis M tolak 1, M tambah 7. Sekiranya kamu susah nak faktorkan, kamu guna kalkulator untuk tolong dapatkan nilai ini. Kalkulator boleh. Kalkulator boleh selesaikan. So, sekarang cikgu nak tanya, boleh tak faham sikit-sikit apa yang cikgu ajar? Sikit-sikit. Sebab nanti form tu lagi susah. So, cikgu sudah buat soalan yang 1A, 1B. Okey, cikgu buat lagi satu soalan. Cikgu sudah stop. Kemudian pergi ke soalan 2. Okey, cikgu cuba 1C. 1C soalan dia ialah P tolak 5. Kemudian kuasa 2 tolak 49. Okey, 1C ya. Okey, macam mana kita nak permudahkan? Buat dia mudah, simple. Pertama, kita kena kembangkan. Macam mana nak kembangkan? P tolak 5. Kuasa 2. Maksudnya, dia ada berapa P tolak 5? Dia ada 2 P tolak 5. So, kaedah yang slowly, yang lambat,
ada 4 arrow. Okey, P darab dengan P, kita dapat P kuasa 2. Okey, nombor dia. Negatif 5 darab dengan negatif 5. Negatif dengan negatif, P darab dengan negatif 5. Kita dapat negatif 5P. Okey, kemudian negatif 5 kali dengan P ya, darab dengan P, negatif 5P. Okey, negatif 5 kali dengan negatif 5, negatif dengan negatif positif. 5 kali 5 kita dapat 25. Sekarang P kita tulis. 25 kita pun tulis. Okey, ini sebutan serupa, kita boleh combine. Saya hutang kamu 5P. Hutang lagi 5P. Berapa P hutang sekarang? Sekarang cikgu hutang 10P. P dia makin banyak. 10P betul. So, P tolak 5 ini akan dapat jawapan ini. So, P darab dengan P kuasa 2. So, negatif 5 kali negatif 5 tambah 25. Tengah-tengah dia negatif 10P ya. Mengapa? Kerana P tolak 5 kita dapat 5P. Tolak 5 darab P lagi tolak 5P. Sekarang kita tolak sebanyak 10P pula. Ini cara yang cepat, express cepat. Okey, ini sudah kembang. Belakang lagi ada negatif 49. So, sekarang kita tulis 25 tolak 49. So, 25, 25 tolak 49. Kita dapat negatif 24. Negatif 24. So, kita tulis negatif 24. Okey, lepas tu kita apa nak buat? Faktorkan. Buat dua rungan. Faktorkan. P ada berapa? P ada 2. Sini 1P, sini 1P. 24 itu macam mana? Ada banyak cara. So, 24 itu boleh 1 kali 24. Dia boleh 2 kali dengan 12. Lagi, dia boleh 3 kali dengan 8. Dia lagi boleh 4 kali dengan 6. Yes, very good. Kali 6. So, kamu tengok di sini ya. Kalau dua nombor ini, dia tambah ataupun dia tolak. Mana boleh dapat 10? Antara dia ini. Dua ini tambah, kita boleh dapat 10. Selain itu, dua ini tolak. 12 tolak 2, kita pun boleh dapat 10. So, ini tak boleh. Ini tak boleh. Mungkin ini masuk sini ialah jawapan. Mungkin 4 dan 6 masuk sini juga jawapan. Tapi jawapan yang sebenar ialah 2 dengan 12. Kalau kamu letak 6, 10, nanti dia tak betul. Mengapa? Kita letak 2 dengan 12. Kita boleh letak negatif dengan positif. So, positif itu 2 darab P, kamu positif 2P. Negatif 12 darab P, negatif 12P. Kamu tengok sini, saya ada berapa P? 2P. Saya hutang kamu negatif 12P. Saya bayar, saya masih hutang 10P. Ini baru betul. Ini ialah jawapan dia. So, kalau kamu rasa susah macam mana? Don't worry. Kalau susah, kamu mesti ada calculator 570. So, macam mana cara kamu nak faktorkan? Kamu tengok
Pi kuasa 2 tolak 10 Pi tolak 24. Pi kuasa 2 depan ada nombor tak? Tak ada. Tak ada maksud dia nilai 1 kerana 1 darab Pi kuasa 2 ialah Pi kuasa 2. Okay, B kita key in apa? Negatif 10. C negatif 24. Kalau kamu tak tahu macam mana letak nombor ini faktorkan, kamu guna kalkulator. Tekan apa? Mod 5, 3. A ialah apa? 1 sama dengan. B ialah apa? Negatif 10 sama dengan. C ialah apa? Negatif 24 sama dengan. So, sudah siap kan? Kamu tekan sama dengan. Okay, 12. So, kamu dapat X sama dengan 12. Sekali lagi, tekan. X yang kedua ialah negatif 2. So, masih ingat tak macam mana nak buat? Ini X, kita tulis 12 pindah ke sini, tolak 12 sama dengan kosong. Okay, ini X, kita tulis negatif 2 pindah ke sebelah, negatif akan terbalikkan jadi positif. Kemudian sama dengan kosong. Okay, 2 ini kita masuk sini. So, kita dapat X tolak 12, X tambah 2. Sekarang kalkulator tak ada P, cuma ada X. Tapi kita kena tulis dengan Pi tolak 12, Pi tambah 2. 2 ini terbalik dan sama pun boleh. Maksud dia sama. So, ini ialah jawapan. Ini ialah guna kalkulator. So, kita cek jawapan 1C. Pi tolak 12, Pi tambah 2. Pi tolak 12, Pi tambah 2. Betul. Betul. So, cikgu sudah cuba berapa? 3 soalan. Cikgu harap anda semua nanti boleh buat. Kemudian sekarang cikgu nak masuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2. 2A. 3Y bahagi 5. 3Y bahagi 5. Kita nak buat apa? Permudahkan. Kita nak buat dia lebih senang, lebih mudah. Macam mana nak buat lebih senang? Kita kena gabungkan. Sekarang ada 2 sebutan ataupun 2 pecahan. Kita nak gabungkan. So, pertama sekali kita nak tanya penyebut dia. Adakah penyebut dia sama? Ya, mereka 5. Mereka sama. Kalau sama macam mana? Sama kita boleh gabungkan. So, tak jelas Boleh jelas sikit? Sudah jelas. So, 2 ini sama kita boleh gabungkan. So, 5 itu kita sudah gabung. Jadi, 1 sebutan sahaja. So, penyebut ini penyebut dia sudah gabung. Macam mana dengan pengangka? 3Y tambah 3Y, berapa Y kita ada? Kita ada 6Y sudah. So, sudah gabung kan? Boleh kita potong? Tak boleh. Boleh kita permudahkan lagi? Tak boleh. Ini jawapan dia. Permudahkan. We check the answer. So, answer 6Y tolak 5, nombor 2A. Kita buat dengan betul. Okay, seterusnya kita cuba 2B. Soalan 2B. 3M tambah 2N. M tolak 2N. Okay. Kita nak gabungkan. Yang pertama sekali, kita kena tanya diri sendiri. Adakah penyebut dia sama? Bawa nombor dia sama. So, dia M tolak 2. N. M tolak 2M. Sama? Ya, sama. Maksudnya kita boleh gabung. So, bila kita gabung, dia akan cuma tinggal 1 M
tolak 2n sahaja. Seperti 5 dengan 5 sama, kita combine together. Yang atas dia 3y tambah 3y, 6y. Cara yang sama. Cuma sekarang ini ialah negatif tolak. Bila tolak, kita kena berhati-hati. Ini ada satu bracket, kurungan. Bracket yang hidden, kurungan yang kita tak nampak. Negatif ini kena masuk darab 1 kali, 2 kali. Kerana dia ada 2 sebutan. So, kita akan dapat 3m tambah 2n. Kemudian tolak darab dengan n, kita dapat tolak m. Tolak darab dengan tolak tambah 5n. Ramai orang sini salah. Sekali lagi, kita tengok negatif darab m, negatif m. Negatif darab dengan negatif, positif. Positif. So, kita dapat nilai ini. Kemudian, kita gabungkan. So, kita gabungkan sebutan yang serupa. 3m tolak m. Berapa m kita ada sekarang? Kamu ada RM3, tolak RM1, cuma tinggal 2. RM2. Sekarang bukan ringgit, sekarang ialah m. Kemudian, tambah 2n, tambah 5n. Kita ada berapa n sekarang? Kita ada 5 tambah 2, 7n. So, 2m tambah 7n berapa? Tak boleh tambah. Mereka tak serupa. M dengan n tak sama. Tak boleh tambah lagi. So, kita sudah selesai. So, jawapan 2B, 2m tambah 7n, m tolak 2n. So, kita tengok jawapan. Jawapan dia 2m tambah 7m tolak 2n. Tadi punya 6y bagi 5. Kita buat dengan betul. Buat dengan betul. So, soalan ni agak kena susah. Sini ramai yang buat sangat. So, kena hati-hati bila kamu nak buat soalan sebegini. Kita cuba 2C. Okay, 2C 4A tolak 3S. 2A tambah 3S. 3A tolak 4S. 2A tambah 3S. Okay, boleh cuba dulu macam mana kita nak selesaikan. Boleh cuba dulu. You try first. Cikgu bagi hint sikit. Yang pertama sekali kita nak cuba, kita kena tanya, adakah dua ini sama? Kalau sama, kita boleh gabungkan. Sama tak? Kalau sama, kita boleh gabungkan. Boleh dapat? Cikgu beri masa untuk kamu cuba dulu. Okay. Cikgu tengok berapa orang yang ada kat sini ya. View gallery. So, boleh cikgu minta buka webcam kamu supaya cikgu boleh nampak muka kamu. Cikgu boleh tangkap gambar. Okay, Diniswari. Hi, how are you Diniswari? Cikgu senang nampak Diniswari. Macam mana kawan-kawan lain? Boleh buka kamera cikgu tengok supaya cikgu boleh tangkap gambar. Cikgu pun boleh buka kamera. Mana? Sudah nampak. Nampak cikgu tak? So sekarang ada 2 orang saja boleh tengok.
Isen, how are you Isen? Isen rambut sudah handsome Isen, Darren, mana Darren? Mana kawan-kawan lagi? Kavitra, mana gambar kamu? Boleh cikgu tangkap gambar sekejap? Okey, sudahlah. Okey, cuma ada 3 orang buka kamera saja. Okey, kita continue Kita continue. Oh, sudah ramai nak nampak. Cikgu pun nak gambar juga. Sekejap tunggu cikgu. Mana cikgu? Okey, boleh nampak cikgu sudah. Mana Kavitran? Smile. 1, 2, 3. Okey, kita tangkap gambar. Okey, cikgu tunjuk apa yang cikgu tangkap tadi apa yang tangkap tadi? Ini. Sebagai kenangan. Nanti form 2 mungkin cikgu ajar form 1 saja, tak ajar kamu lagi. Okey, kemudian kita continue lagi. Cikgu nak tanya, macam mana tak selesai boleh dapat jawapan? Ini 2A tambah 3S. 2 ni sama, kita boleh gabung. 2A tambah 3S. Kita gabung. Kemudian, kita tengok di sini. Tadi cikgu cakap apa? Dalam negatif, belakang sini ada satu hidden bracket. Ada kurungan yang kita tak nampak. So, kita akan dapat 4A tolak 3S. Kemudian, negatif, kemudian 3A. Negatif dengan negatif, positif 4S. So, ramai orang yang buat salah sini. So, sekarang kita nak selesaikan dia. 2A tambah 3S. Okey. Apa yang kita boleh selesai? Saya ada 4A. Saya tolak 3A. Saya ada 4 rabbit. Tolak 3 rabbit. Tinggal berapa rabbit? 1 rabbit sahaja. Kemudian, saya ada 4S. Saya hutang orang 3S. Lepas saya bayar, saya 4 tolak 3, tinggal 1. 1 ialah tambah 3S. So, ini ialah jawapannya. Ini ialah jawapannya. So, boleh dapat jawapan ni? A tambah S bagi 2A tambah 3S. So, kita tengok jawapan. A tambah S, 2A tambah 3S. So, cikgu buat dengan betul. So, soalan 3, soalan 2 kita sudah selesai. 3 soalan. 2A, 2B, 2C. Cikgu stop video sekejap.